Media Suara Pertis. Berjalan di hutan mencari makan, terserempak pula dengan harimau buta. Peringatan demi peringatan telah disampaikan. Apakah pula tindakan kita? Tuan-tuan dan puan-puan, juri yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat lihat sejak tahun 1959 lagi, Malaysia telah membina sekolah rendah untuk OKU penglihatan, dan 1981 telah membina sekolah menengah untuk OKU penglihatan. Kita dapat lihat OKU ini berjaya dari segi akademiknya, sukannya, tilawahnya dan pelbagailah. Dan antara orang yang berjaya itu saya lah. Okey, kita dapat melihat di sini peserta OKU buta ni dapat bersaing dengan orang-orang biasa, memberi saingan yang kuat, yang orang kata memang cukup baik. Ini kejayaan-kejayaan dapat dilakukan sehinggalah ke Menara Gading di universiti sekalipun. Orang buta kita insya-Allah dapat berjaya. Tetapi lain pula yang jadinya apabila mereka ini habis persekolahan. Kita sentiasa menerima doktrin orang buta ni susah, diabaikan, dipinggirkan. Sebab itulah ada orang buta yang sanggup ambil duit haram. Firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan benda-benda daripada sumber yang batil, sumber yang haram. Apa yang orang buta kita buat? Ada yang sanggup makan harta Baitul Mal, tipu elon. Rumah di BKL, dapat rumah di BKL, berani simpan padahal dah ada rumah sendiri. Jangan ingat kita buta Allah bagi diskaun dosa. Tak ada. Jangan ingat macam tu tuan-tuan. Buta ni kita dekat Malaysia ada kat OKU, tetapi di akhirat tak ada kat OKU tu. Kamu buta ke pekak ke bisu ke, kamu buat benda ni, Allah campakkan kamu dalam api neraka. Sudahlah kita dekat dunia ni mata ditarik, dekat akhirat Allah campak dalam neraka. Nak ke macam tu? Tuan-tuan, mungkin ada yang kata saya ni cakap senanglah, mungkin tak berapa nak buta dan sebagainya. Mungkin ada yang berfikiran begitu. Tetapi ketahuilah, saya juga seperti tuan-tuan dan puan-puan, memang orang buta, dan saya faham perasaan orang buta ni macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 7 hari bulan 7 1997 jam 1.30 pagi saya dilahirkan. Dalam saya dilahirkan tu, Allah dah tarik penglihatan saya. Saya tuan-tuan memang buta. Dan saya ni memang buta. Seperti tuan-tuan dan puan-puan juga, saya memang buta. 7 hari bulan 7 sampai hari ni 4 November 2023, 9,616 hari saya hidup. Wallahi, tidak pernah sedetik pun saya dapat melihat ibu yang menyusukan saya. Saya tidak dapat melihat ayah yang mengazankan saya, melihat guru-guru yang mengajar saya sampailah saya pandai, melihat isteri yang sayangkan saya di sisi saya, melihat kawan-kawan, melihat juri, dan melihat anak saya yang saya azankan. Jadi tuan-tuan, 9,000 hari saya hidup, tidak pernah pun saya merasakan celik. Mustahil saya tak faham penderitaan orang buta. Mustahil tuan-tuan. Tapi apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah, kenapa orang-orang yang lebih lama hidup berbanding saya sanggup buat tindakan sedemikian, menggunakan alasan buta untuk buat semua ni, untuk nak menghalalkan apa tindakan korang. Kenapa ada benda ni berlaku? Jangan ingat orang-orang celik ni tak tahu tindakan kita, tapi mereka mungkin simpati, mereka membiarkan. Itu masalahnya. Mereka membiarkan tindakan ni semua.
Tuan-tuan, berhentilah tuan-tuan. Sama-sama kita ubah benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Cukup-cukuplah kita menjadikan buta kita ni simpati. Kita marah bila orang simpati dengan kita, tapi kita sentiasa menyandarkan buta ni apabila kita melakukan kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati Allah sekalian, ingatlah, kalaulah buta ini amanah dari Allah SWT, tuan-tuan, kenapa kita merespon amanah yang Allah berikan dengan mengeluh, dengan melakukan perkara-perkara yang jahat tadi dan bersandarkan orang buta? Kita tak bersyukur. Ini amanah Allah. Buta di amanah Allah, tuan-tuan. Buta di bukan ujian. Ia amanah Allah. Allah percaya pada kita. Macam mana kita nak gunakan amanah ni? Bawa OKU ni ke jalan yang baik. Tunjuk kepada masyarakat kita di OKU. OKU mata bukanlah nak mengeluh semata-mata, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya rahmati Allah sekalian, birunya langit, tuan-tuan, birunya langit, indahnya langit, bukan kerana birunya semata-mata, tetapi indahnya langit itu kerana adanya beribu-ribu balah jutaan awan. Dan awan itu ada yang bentuknya sempurna dan kadang-kadang ada bentuknya yang tidak sempurna. Itulah yang menghiasi langit yang indah itu. Begitu jugalah tuan-tuan dengan manusia, tuan-tuan. Indahnya manusia di muka bumi Allah ini bukan kerana akalnya semata-mata, tetapi adanya kepelbagaian manusia yang Allah ciptakan. Ada yang buta, ada yang pekak, ada yang bisu. Dan yang lebih mengindahkan lagi manusia di muka bumi Allah bila mereka berjalan seiring. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita mengangkat OKU kita ini ke arah yang lebih baik. Mungkin ada yang fikir, boleh ke kita ni OKU buta kot? Apa yang kita boleh buat? Kita ni ada apa je? Orang tak percaya kat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa Allah kurniakan kita tangan kiri dan kanan untuk kita menggapai beribu kejayaan. Allah kurniakan kita kaki kiri dan kanan untuk kita melangkah beribu batu ke hadapan. Allah kurniakan kita akal untuk kita berfikir dan bertindak menuju kepada kebenaran. Dan yang paling penting, Allah kurniakan kita nikmat iman dan Islam supaya kita melakukan perkara yang lebih baik, supaya kita menjadi golongan OKU bukan sahaja yang berjaya di dunia, malah berjaya di akhirat. Sebagaimana prinsip yang diamalkan oleh Pertis yang nak melaksanakan OKU Muqarrabun, nak mengecilkan jurang antara OKU dengan orang biasa dan nak memberikan wajah OKU yang lebih segar, berjaya bukan sahaja di dunia dan malah juga berjaya di akhirat. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita memulakan langkah menjadikan OKU kita lebih segar di mata dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjaya bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan yang mencuit hati saya. Ya, adakah betul. ia mencuit hati anda semua?